Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, kita kembali dalam sesi PDPR kita. Okay, cikgu harap kita semua sentiasa di dalam rahmat dan perlindungan Allah. Moga kamu juga semua di rumah sihat dan terus buat ulang kaji pelajaran. Okay, sebelum kita mulakan sesi PDPR kita, cikgu harap kamu telah dalam keadaan yang bersedia, dalam keadaan berwuduk dan menutup aurat. Itu antara adab-adab kita dalam belajar. Dan juga kita sama-sama baca Ummul Kitab dan juga doa belajar. Semoga-moga kita dapat mengambil berkah daripadanya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, seterusnya cikgu harap ada bersama kamu buku nota ataupun buku untuk rujukan kitab Faraid. Kita nak masuk kepada pelajaran yang ketiga, mata pelajaran Faraid, dan kamu boleh sertakan juga buku aktiviti serta alat tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Alhamdulillah, kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, Asobah. Apa itu asobah? Okey, asobah ni bererti waris yang tidak ditetapkan kadar pusaka yang akan diterima. Okey, apa yang perlu awak faham jelas di sini iaitu asobah ni adalah waris yang dapat apa yang berbaki selepas bahagian pemilik fardu dan dapat semua harta apabila tak ada waris yang lain. Pemilik fardu tu siapa? Contohnya macam isteri, suami, ibu, nenek, bapa, datuk, anak perempuan, cucu perempuan dan sebagainya lah. Ada dia punya waris-waris fardunya. Seperti mana yang kamu telah belajar sebelum ni, waris fardu tu adalah waris yang dapat bahagian yang telah ditetapkan. Contohnya macam isteri dapat 1/4 bahagian jika si mati tiada anak, dan akan dapat 1/8 bahagian andai kata ditinggalkan ada waris, ada anak. Okey, seterusnya kita tengok kepada dua cara penerimaan asobah. Antara salah satunya ialah yang pertama, mengambil semua harta jika tiada waris. Tadi pun maksud kepada asobah tadi pun dah jelaskan. Okay, salah satu caranya mengambil semua harta jika tiada waris. Okay, yang kedua, mengambil baki harta setelah diberi kepada waris fardu. Waris asobah ni tadi dapat apa yang berbaki daripada waris fardu. Okey, kita tengok masuk kepada dalil asobah. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Okey, sadaqallahul azim. Artinya Allah perintah kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Okey, kita tengok pula kepada dalam asobah dari segi hadis pula. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Sabda Rasulullah SAW, Al-hiqul faraida bi ahliha fama bakiya fahuwa la aula rajuli zakar. Okey, artinya kat sini ialah
hendaklah kamu berikan kadar yang ditetapkan kepada tuan-tuannya, iaitu bahagian fardu kepada ahli fardu, kemudian bakinya hendaklah diberikan kepada lelaki yang lebih utama. Siapa yang lebih dekat daripada waris asobah ni, pembagian asobah. Kat sini pun dah menyatakan dengan jelas yang waris asobah ni dapat berbaki setelah apa yang waris fardu dapat. Andai kata tak ada baki, maka tak ada hartalah yang dapat diberikan kepada waris asobah. Sebab tu kata ketika mewarisi bersama waris fardu, mereka hanya menerima baki setelah diberi bahagian waris fardu terlebih dahulu. Kadang-kala ada juga situasi waris asobah ni tak ada dapat apa-apa pun sebab bahagiannya telah dihabiskan oleh waris fardu. Sebab kalau ikutkan dalam pembahagian harta pusaka, bahagian waris fardu hendaklah didahulukan, maka selebihnya adalah bahagian waris asobah. Okey, kita tengok bahagian asobah. Ada 3 bahagian. Yang pertama iaitu asobah binafsih. Ikut sama-sama cikgu baca. Yang kedua asobah bi ghairih. Yang ketiga asobah ma'a ghairih. Okey, kita tengok dulu untuk kali ini kita tengok dulu penjelasan berkaitan asobah binafsih. Bahagian asobah yang pertama. Okey. Asobah binafsih ni adalah waris yang menghabisi harta dengan sendirinya apabila waris lelaki tidak disertai waris perempuan kecuali suami. Okey, jelas kat situ. Okey, kita tengok pula ada 12 orang waris yang mendapat asobah binafsih ni. Dalam kategori asobah binafsih, apa dia? Awak kena ingat ni 12 orang ni. Okey, mari sebut satu persatu sama-sama dengan cikgu. Yang pertama siapa? Asobah binafsih ni adalah anak lelaki. Yang kedua, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah. Okey, yang ketiga, bapa. Yang keempat, datuk hingga ke atas. Yang kelima, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Okey, yang keenam, adik-beradik lelaki sebapa. Okey, yang ketujuh, anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Anak kepada adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Okey, seterusnya yang ke-8, anak kepada adik-beradik lelaki sebapa. Okey, seterusnya yang ke-9, bapa saudara seibu sebapa. Okey, yang ke-10, bapa saudara sebapa. Okey, yang ke-11, anak bapa saudara seibu sebapa. Okey, yang ke-12, anak bapa saudara sebapa. Okey, ini kira macam cousin awak lah, sepupu. Okey, kita tengok pula kepada kategori pihak lain yang mendapat asobah. Okey, yang pertama ialah tuan atau puan yang memerdekakan hamba pun layak berhak untuk mendapat asobah. Setelah dah bagi pada waris fardu jika ada, maka selebihnya boleh kategorikan dibagi kepada tuan atau puan yang memerdekakan hamba. Okey, kemudian yang kedua, semua waris asobah kepada tuan atau puan yang memerdekakan hamba. Okey, dia ada turutan dekat situ. Okey, yang ketiga, baitul mal. Apa tu baitul mal? Bait rumah, al-mal, harta, rumah harta. Yang bermaksud kat sini institusi kewangan Islam yang menguruskan harta orang Islam. Contohnya sumber dari segi zakat, wakaf, jizyah, haraj, cukai. Tu semua termasuk cukai lah. Okey, dah juga kafarah, denda. Dan ianya ditubuhkan pada zaman Rasulullah, tapi Baitul Mal ni secara meluasnya pada zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey. Contoh, kita tengok kepada contoh asobah binafsi. Okey, semua waris lelaki mendapat asobah binafsi kecuali siapa? Adik-beradik lelaki seibu. Okey, dan suami. Okey,
kat sini kamu boleh tengok kadar pusaka pembahagiannya untuk ibu dan bapa. Ibu 1/3, bapa dikategorikan asobah. Okey, buat masa ni untuk itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Okey, kejap lagi cikgu akan kongsikan link YouTube untuk kamu rujuk semula video ini, dan juga kamu boleh buat latihan dalam buku aktiviti berkaitan tajuk ni sampailah kepada kategori waris yang mendapat asobah binafsih ni. Kamu boleh lengkapkan dalam buku aktiviti kamu, dan kemudian cikgu akan bagi latihan online juga. Okey, selamat belajar, selamat ulang kaji pelajaran. Itu sahaja dari cikgu. Okey, sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, wallahu alam bisawab. Okey, kamu semua boleh baca tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.